750 juta ringgit noktah kemiskinan tegar tahun ini. Berita Tengah Hari edisi Rabu 14 Jun bersama saya Hazel Desmond. Sidang Dewan Rakyat lebih 700 juta ringgit diluluskan bagi menoktahkan miskin tegar. Juga semakan semula baucer pelindungan tenang PTV oleh Bank Negara Malaysia. Perkembangan lanjut bersama Atikah Magda. Atikah? Baik, Hazel, sebanyak 750 juta ringgit diluluskan kerajaan melalui bajet 2023 bagi menoktahkan kemiskinan tahun ini. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata, peruntukan itu disalur kepada Kementerian Ekonomi bagi mewujudkan inisiatif serta program seumpama bagi mencapai sasaran membasmi kemiskinan tegar. Jelasnya, antara perancangan termasuklah memberi golongan sasar latihan perniagaan secara berterusan. Perniagaan kecil seumpamanya. Kita ada 900 juta ringgit lebih kurang untuk penjaja dan peniaga kecil pembiayaan melalui Bank Simpanan Nasional. Setelah mereka dilatih untuk menjadi usahawan, mereka perlu diberikan bantuan-bantuan tertentu. Ada bantuan Amanah Ikhtiar Malaysia, kerajaan memberikan bantuan. Begitu juga tekun tabung ekonomi kumpulan usahawan niaga tahun ini dalam bajet 330 juta. Di BSN saya dah sebut tadi lebih kurang 900 juta untuk penjaja dan peniaga kecil, dan kumpulan ini perlu diberi latihan terlebih dahulu, kemudian barulah mereka boleh berniaga jika mereka berpaut. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Wakil Pasir Putih Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh berhubung inisiatif kerajaan menoktahkan kemiskinan tegar tahun ini. Sementara itu, baucer pelindungan tenang PTV tidak diteruskan tahun ini dan semakan semula akan dilakukan Bank Negara Malaysia BNM. Datuk Seri Ahmad Mazlan menjelaskan bagaimanapun usaha membantu golongan B40 masih diteruskan melalui pelbagai inisiatif perlindungan sosial lain iaitu program MySalam dan skim peduli kesihatan PKB40. Bukan kita meninggalkan terus PTV ini, iaitu pelindungan tenang voucher ini. Apabila kita kata Bank Negara Malaysia membuat kajian, daripada 8.7 juta orang yang sepatutnya menerima voucher ini, yang diuruskan 4.9 juta orang dan klaimnya baru 0.01%. Baru 490 orang gitu yang mendapat faedah manfaat daripada 354 juta insurans. Jadi terlalu sedikit yang dilindungi dengan PTV itu. Oleh itu kita meneruskan MySalam. Datuk Seri Ahmad Mazlan menjawab pertanyaan yang dikemukakan ahli Parlimen Labis Pang Hok Leong. PTV dilaksanakan pada tahun 2001 dan 2022 ketika COVID-19 bertujuan menyediakan perlindungan insurans dan takaful kepada pemegang polisi dan keluarga B40 sehingga Disember tahun lalu seramai 4.9 juta penerima dengan nilai 354 juta ringgit telah menerima manfaat melalui PTV. Sebanyak 54 projek perumahan Perbadanan Prima Malaysia Prima telah siap dibina, manakala 22 projek lagi sedang dalam peringkat pembinaan dan 10 projek dalam peringkat perancangan. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan daripada 22 projek itu, 13 daripadanya merupakan projek sakit prima. Tambah baik dari sudut tata kelolanya. 22 tadi maksudnya kita tak boleh serahkan sebab dianya masih dalam pembinaan. Jadi projek itu perlu disiapkan sehinggalah peringkat mendapatkan sijil penyiapan dan pematuhan CCC. Yang kedua, sebanyak 2 projek telah siap dibina dan telah menerima CCC namun masih dalam proses pemeriksaan dan pembaikan kecacatan bangunan sebelum unit kediaman dapat diserahkan kepada pembeli.
Jadi prosesnya walaupun dapat CCC, sebelum kita serahkan yang disebut vacant possession dengan izin VP, projek itu juga kita perlu pastikan dalam keadaan yang paling baiklah sebelum diserahkan. Manakala sebanyak 4 projek kini dalam proses penyerahan kunci yang dibuat secara berperingkat bermula pada 13 Jun, iaitu daripada semalam. Jelasnya, penubuhan Task Force Projek Sakit dan Terbengkalai sebagai jawatankuasa utama bertindak, memantau dan mencari penyelesaian projek sakit. Beliau menjawab soalan yang dikemukakan Wakil Alustar Afnan Hamimi Taib Azamuddin di Dewan Rakyat. Sementara itu, bagi mana-mana projek perumahan yang siap dan mengalami masalah atau kecacatan, ianya masih tertakluk kepada tempoh liabiliti kecacatan. Akmal Nasrullah berkata sekiranya terdapat kecacatan yang tidak mengikut seperti mana yang dipersetujui, perkara itu masih berada di bawah tanggungan pihak pemaju. Namun kami juga ambil maklum bahawa ada pihak pembeli yang walaupun dilaporkan pihak pemaju mungkin tidak mahu memberikan kerjasama, perkara ini kalau ada butiran spesifik boleh diangkat kepada Kementerian KPKT. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan kepada bakal pembeli perumahan prima berhati-hati dengan maklumat dan promosi bagi mengelakkan sebarang penipuan. Beliau menjawab pertanyaan tambahan dikemukakan Wakil Alustar Afnan Hamimi Taib Azamuddin di Dewan Rakyat. Kerajaan kini sedang meneliti cadangan memasukkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM ke Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 Akta 700. Untuk itu 19 April lalu, satu nota Jemaah Menteri telah dikemukakan kepada Kabinet bagi membincangkan hala tuju isu penyerapan badan tersebut ke Suruhanjaya Agensi Penguatkuasaan EAIC. Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ramkapal Sim berkata ia selari dengan prinsip kerajaan yang komited dalam mewujudkan sebuah badan bebas yang mempunyai kawalan tata tertib yang efektif dan berkesan. Dan ekoran daripada ini, satu jawatan kuasa pro tem telah pun ditubuhkan. Dan selain daripada itu, pada 2 hari bulan Mei tahun ini, satu mesyuarat telah yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pesuruh dan juga dihadiri oleh Pesuruhjaya EAIC, SPRM, AGC antara lain, telah pun diadakan untuk mendapat pandangan seterusnya tentang isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat ini. Dan pada 17 bulan 5 2023, satu perbincangan di peringkat working level telah pun diadakan untuk membincangkan terms of reference ataupun TOR berkenaan isu ini juga. Jawatan kuasa pro tem yang dianggotai oleh semua pihak yang berkepentingan akan mengesyuarkan hasil dapatan bagi mendapatkan ketetapan dasar oleh Jemaah Menteri. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Kuala Selangor Datuk Dr. Zulkifli Ahmad. Untuk makluman semua, sidang berhenti rehat dan akan disambung kembali pada pukul 2.30 petang ini. Saya kira ini saja perkembangan dari Parlimen. Kita kembali kepada Hazel di Angkasa Puri. Silakan Hazel. Atika Makta, terima kasih. Kenaikan kadar allowance sara hidup pelajar tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi peringkat persediaan hingga ijazah lanjutan dalam dan luar negara disambut positif mahasiswa di samping menganggap inisiatif berkenaan relevan membantu mengurangkan beban mahasiswa terutama bagi keperluan harian dan pembelajaran. Saya melihat inisiatif ini sebagai satu bentuk keprihatinan Perdana Menteri dan juga kerajaan dalam mendengar rintihan dan suara pelajar. Mungkin ada yang merasakan RM100 itu satu nilai yang kecil, tapi saya sebagai pemimpin pelajar dan juga wakil kepada suara pelajar lain ingin menyatakan bahawa RM100 itu sangat-sangat memberi impak kepada kami. Ramai pelajar yang menggunakan wang dalam keperluan harian mereka, terutama dalam aspek pendidikan seperti untuk mencetak assignment dan juga keperluan harian di asrama.
Saya rasa inisiatif yang diambil oleh Datuk Seri Anwar ini memudahkan urusan pelajar, dan juga saya rasa langkah yang diambil oleh beliau ini sangat relevan dengan konsep Malaysia Madani. Saya rasa kagum kerana beliau mengambil berat tentang kebajikan pelajar universiti. Inisiatif ini sangat membantu dan akan meringankan beban pelajar universiti, kerana seperti mana kita tahu kos sara hidup yang makin tinggi. Elon ini akan membantu untuk menyara hidup pelajar universiti. Pada masa sama, ia juga akan mengurangkan bebanan ibu bapa kami. Pelajar dapat ada akses yang lebih baik kepada pendidikan dengan adanya kenaikan allow, kerana mereka boleh memanfaatkan kenaikan allow untuk membeli bahan rujukan, bahan ilmiah dan bahan bacaan tambahan, supaya mereka semua dapat meningkatkan pendedahan diri terhadap ilmu dalam bidang masing-masing. Kajian menyeluruh berkaitan adat perpatih sedang dilaksana Melaka bagi memastikan adat berkenaan dipelihara serta diwarisi pengamalnya. Menyuarakan komitmen itu, Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dengan menjelaskan kajian termasuk membuka semula balai adat perpatih di Alur Gajah. Melaka ini terbahagi pada dua budayanya, di sebelah darat dan di sebelah pantai. Di sebelah darat budayanya beradat perpatih, di sebelah pantai adatnya Temenggung. Jadi kita semua tahu adat perpatih ini banyak seninya. Pembudayaannya daripada keluarga sehinggalah pembentukan adatnya banyak bersendikan Islam. Di Melaka, adat perpatih banyak diamalkan sebahagian besar masyarakat sekitar Alur Gajah, khususnya yang tinggal berhampiran dengan Negeri Sembilan, kerana adat berkenaan sinonim dengan masyarakat di negeri itu. Adat perpatih menekankan pelbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk harta pusaka, hukum nikah kahwin, pelantikan pemimpin, amalan bermasyarakat, sistem menghukum mereka yang melanggar adat atau melakukan kesalahan. 200 pemuisi dari 20 negara bakal berhimpun di Konvensyen Pemuisi Sedunia. Bakal berlangsung di Bachok Kelantan September depan. Penganjuran konvensyen kali kedua itu bagi memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Penaung Persatuan Pemuisi Nasional Malaysia, Pemuisi Tan Sri Hamad Kamal Piacek Uthman memaklumkan sebarang komunikasi pada konvensyen itu diadakan dalam bahasa Melayu. Bahkan kompes ini telah dibuat sebelum ini. Ini kali kedua sebenarnya kita nak buat. Sebelum ini, sebelum COVID, telah pun diadakan itu dan melibatkan 14 negara. 14 negara yang datang mempersembahkan baca puisi, deklamasi puisi dan sebagainya, dan berbicara tentang puisi di Bachok. Dan kali ini yang kedua kita akan adakan di bulan September ini. Beliau turut memaklumkan penganjuran sambutan Hari Puisi Malaysia setiap tahun menjelajah ke seluruh negara bertujuan memperluas program pemuisi serta mendekatkan seni puisi kepada masyarakat. Mahkamah Tinggi Johor Bahru melepas dan membebaskan seorang kontraktor daripada 3 bertuduhan mengedar 1.91 kilogram dadah di Ulu Tiram 5 tahun lepas. Hakim Dato' Abu Bakar Qatar ketika membaca keputusan kes menyatakan pihak pendakwaan gagal membuktikan tertuduh Wong Shi K 53 tahun mempunyai kawalan terhadap dadah yang dijumpai dalam kenderaan. Fakta tertuduh mempunyai kunci kereta berkenaan tidak mencukupi untuk mengaitkannya dengan pemilik dadah tanpa keterangan lain. Selain itu, keterangan juga ditolak kerana tidak mengikut prinsip undang-undang, melibatkan pihak pendakwaan gagal memanggil pemilik kereta menutup kelompangan untuk akses kepada kenderaan terbabit. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafiq Muhammad Ghazali, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Daud Ismail dan Hang Li Ying. Sama-sama kita melangkah, bergembira seisi keluarga. Malaysia penuh panorama indah, berbilang budaya Malaysia. Cuti-cuti Malaysia.
Bursa Malaysia dibuka positif pada awal dagangan mengambil isyarat daripada aliran meningkat semalaman di Wall Street susulan data inflasi Amerika Syarikat seperti yang dijangkakan. Setakat pukul 12.30 tengah hari, Bursa Malaysia naik 3.85 mata kepada 1,384.46 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya SCIB meningkat 1 sen kepada 38 sen. Kelasita bertambah setengah sen kepada 11 sen dan Hubline kekal rata pada 4 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan APB naik 39 sen kepada RM2.64 sen. KESM menokok 14 sen kepada RM7.15, manakala Inari meningkat 12 sen kepada RM2.82 sen. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar berikutan kekurangan permintaan walaupun indeks dolar Amerika Syarikat lebih rendah. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.61 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.43 dan berada pada 3.29 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.82 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.98 berbanding euro. Manakala berbanding Thai baht, ringgit didagangkan pada 13.33. Dasar lebih komprehensif bakal diperkenal bagi pembangunan ekosistem syarikat pemula di negara ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjelaskan pengenalan dasar itu akan menjadikan Malaysia hub digital yang berdaya saing dengan negara serantau. Ketika ini, pihaknya sedang bekerjasama dengan 3 kementerian lain yang terlibat dalam ekosistem ekonomi digital. Ia masing-masing melibatkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Most of the things that we need to do, either in terms of resources, in terms of administration, even legislation, revolve around these 3 ministries. So we'll focus with these 3 ministries first, because the 3 ministries are responsible for the digital ecosystem. Tambahnya, gambaran lebih jelas mengenai hala tuju syarikat pemula dan keseluruhan ekosistem digital dimaklumkan menjelang Ogos ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Sembang Santai bersama Malaysia Venture Capital Management Berhad (MEVCAP) di Ibu Negara. Prudential Assurance Malaysia Berhad (PAMB) dan Prudential BSN Takaful Berhad (PRU BSN) antara syarikat di seluruh dunia yang terjejas akibat serangan kecurian data pada perisian MOVID. Kedua-dua syarikat insurans itu memaklumkan telah mengambil tindakan segera untuk mengasingkan pelayan terjejas. Menerusi kenyataan bersama, PAMB dan PRU BSN menjelaskan ketika ini siasatan serta pemantauan menyeluruh sedang dibuat. Insiden itu juga telah dilaporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Antara data peribadi ejen dan pelanggan yang berisiko terjejas, nama, nombor telefon, nombor kad pengenalan serta sebahagian maklumat kad kredit. Perkara tersebut akan disahkan secepat mungkin. PAMB dan PRU BSN akan memaklumkan insiden berkenaan kepada pelanggan terjejas dan pada masa sama memberikan sokongan sewajarnya. Talian hotline khusus dengan masa operasi yang dilanjutkan turut disediakan untuk pelanggan yang ingin mendapat maklumat lanjut. Buat masa ini, perniagaan PAMB dan PRU BSN beroperasi sepenuhnya dan tiada sebarang kesan ke atas operasi pelanggan. Bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengaku tidak bersalah atas 37 pertuduhan yang difailkan pendakwa raya Persekutuan berkaitan dakwaan menyimpan dokumen sulit kerajaan selepas penggal pentadbirannya berakhir. Trump membuat pengakuan itu seperti yang dijangka ketika perbicaraan di Mahkamah Persekutuan di Miami, Florida. Beliau menjadi bekas Presiden pertama Amerika Syarikat yang didakwa dengan kesalahan jenayah selepas didakwa di Mahkamah Florida minggu lepas. Trump juga berdepan pertuduhan di negeri berasingan berkaitan urusan perniagaan di New York. 37 pertuduhan dihadapi Trump itu termasuk 31 pertuduhan sengaja menyimpan maklumat pertahanan negara.
Kebanyakannya berhubung kait dengan dokumen yang dirampas Biro Penyiasatan Persekutuan FBI semasa menggeledah kediaman di Estate Mar-a-Lago pada 8 Ogos tahun lepas. Sejumlah 11 lagi pertuduhan berkaitan dengan dokumen yang diserahkan kepada penyiasat FBI oleh Peguam Trump pada Jun. Sementara itu, Trump mengulangi dakwaan bahawa pertuduhan ke atasnya bermotifkan politik bagi menjejaskan reputasi beliau. India telah menggantung operasi pengendalian kargo di Pelabuhan Kandla di barat Gujarat. Menteri Kesihatan Mansukh Mandavia berkata sekurang-kurangnya 3,000 penduduk telah dipindahkan sebagai persediaan menghadapi taufan Biparjoy. Jelas beliau, penduduk yang dipindahkan termasuk kanak-kanak kini ditempatkan sementara di Dewan Auditorium yang digunakan semula di Bandar Gandhiham. Taufan Biparjoy diklasifikasikan sebagai ribut taufan sangat teruk dijangka melanda petang Khamis antara Manvi di wilayah Gujarat, India dan Karachi di selatan Pakistan. Pakar meteorologi meramalkan kelajuan angin pada tahap maksimum berkekalan kira-kira 125 hingga 135 km sejam turut mengakibatkan ombak bergelora hingga 150 km sejam. 8 daerah di pantai Gujarat dijangka terjejas. Operasi menangkap ikan di wilayah itu telah digantung sehingga Jumaat, manakala sekolah telah mengisytiharkan cuti. Seorang anggota tentera pasukan pertahanan diri Jepun SDF maut manakala 2 yang lain cedera dalam tembakan di lapang sasar wilayah Gifu, tengah Jepun. Polis Jepun telah menahan seorang ahli SDF berusia 18 tahun yang dipercayai telah melepaskan tembakan dan didakwa atas cubaan membunuh. Rakaman udara penyiar NHK menunjukkan latihan insiden tembakan berlaku. Kawasan lapang sasar itu terletak beberapa kilometer di timur laut stesen JR Gifu. Ketiga-tiga mangsa yang ditembak berusia dalam lingkungan 20-an dan 50-an. Tiada laporan kematian melibatkan orang awam. Jenayah tembakan amat jarang berlaku di Jepun berikutan pemilikan senjata dikawal ketat dan sesiapa yang ingin memiliki senjata perlu melalui proses tapisan ketat. Menjelang aksi Persahabatan Antarabangsa Tier 1 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam ini, Ketua Jurulatih Kepulauan Solomon Felipe Vega Arango mahu anak buahnya memberikan tentangan sengit kepada Malaysia biarpun sedar kedua-dua pasukan mempunyai perbezaan ketara dari segi bilangan pemain profesional dalam pasukan. But like I say, it's a wonderful opportunity for us to show that Solomon football is improving. The ranking that Malaysia has, I believe right now is 138. Our ranking is 134, but it's not realistic because Malaysia plays toughest teams. Asia is much harder at OFC. And I just hope we are competitive enough and that Malaysia has a good challenge because I believe they want to be challenged as well. It's good for them to prepare for next year. Ketika ini, Kepulauan Solomon menghuni ranking ke-134 dunia manakala Malaysia di ranking ke-138. Aksi Persahabatan Antarabangsa itu adalah antara persiapan Harimau Malaya bagi menghadapi Piala Asia 2023 di Qatar Januari tahun depan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Pan Gun memberi bayangan bakal membuat kejutan ke atas Kepulauan Solomon pada aksi malam ini. Every single game we're looking for win, but I think we make plan, good performance. We achieve our planning, show them good performance. This is more than win. But I believe if we have good performance, winning will be follow. Pertembungan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam ini merupakan yang pertama membabitkan kedua-dua pasukan. Perkembangan sukan olahraga. Jerman akan menjadi destinasi buat jaguh lompat kijang negara Andre Anura Anwar untuk menjalani latihan bagi mencapai misi memperbaharui rekod pribadinya. Jelas Andre, latihan di Eropah itu penting untuk persiapannya sebelum menyertai kejohanan trek dan padang Asia ATF Julai depan dan Sukan Universiti Dunia serta Sukan Asia. ATF kali ini
Saya akan main 2 event, long jump dan triple jump. Kalau last saya ATF 2019 ke 18 saya main long jump je. Kali ni saya akan ambil 2 event lah. Sebab ni ada salah satu untuk preparation awal lah untuk SEA Games. Next SEA Games saya akan ambil 2 event lah. So saya akan start tahun ni makan training balik long jump, main 2 event bagi konsisten apa yang patut. So ATF kali ni agak mencabar bagi saya. Pada penyertaan ATF di Doha 2019, menyaksikan Andre menamatkan saingan di kedudukan ke-12. Ketika ini, Andre mendahului carta acara lompat kijang di peringkat Asia Tenggara dengan catatan jarak lompatan 16.51 meter. Pelumba negara diharap mampu memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk meraih keputusan cemerlang pada Kejohanan Lumba Basikal Trek Asia 2023 ACC 2023 di Velodrome Nasional Malaysia hari ini. Dengan mata kelayakan Sukan Olimpik 2024 menjadi pertaruhan, skuad negara yang diketuai juara dunia Kerin 2017, Datuk Muhammad Azul Hasni Awang harus tampil lebih garang di laman sendiri biarpun bakal berdepan cabaran lebih 500 pelumba Asia. Pingat emas pertama Malaysia dilihat berpeluang hadir hari ini menerusi trio pecut berpasukan lelaki dianggotai Muhammad Fadil Muhammad Zonis, Muhammad Rizwan Shahrom dan Umar Hasbullah. Hari kedua saingan pada Khamis pula akan menyaksikan Datuk Azul Hasni, Muhammad Syafridaus Shahrom dan Muhammad Fadil turun memburu slot ke pusingan akhir acara pecut dan Kirin yang masing-masing dijadual pada Jumaat dan Ahad. Pada ACC 2022 di New Delhi, India, Malaysia yang turun tanpa Datuk Azul Hasni membawa pulang sebutir emas, 3 perak dan 1 gangsa. Presiden Persatuan Bola Sepak Brazil, Enaldo Rodrigues, berpendapat skuad Brazil akan lebih hebat andai dibimbing oleh Carlo Ancelotti. Rodrigues juga dilapor bakal bertemu pengurus Real Madrid itu pada minggu depan untuk membincangkan perkara tersebut. Kenyataan Ancelotti yang mahu menjadikan tahun ini sebagai musim terakhir bersama Real telah menarik minat Brazil yang ketika ini masih mencari ketua jurulatih baharu. Jelas Rodrigues, keputusan untuk mendapatkan Ancelotti bukan keputusannya sendiri, sebaliknya telah dibincangkan oleh jawatankuasa tertinggi badan induk tersebut. É grande gestor de grupos. Aqueles atletas que jogaram com ele têm saudades. E elegem ele como o melhor treinador que teve na sua carreira. E aqueles novos que ainda sonham em ter estar ali, entendeu, crescendo no futebol, eles gostariam sempre, é o que eles falam, de ter um treinador como Ancelotti. Portanto, eu entendo que é um dos melhores treinadores do mundo e eu acho que treinar também, não desmerecendo nenhuma outra seleção, uma também das melhores seleções do mundo. Ketika ini, Brazil masih belum mempunyai jurulatih selepas Tite melepaskan jawatannya susulan aksi hambar pasukan pada aksi Piala Dunia 2022. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.